Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama bersama-sama terafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Bila mana kita diberi peluang, maka kita kena lubuk peluang. Jangan bagi peluang, tak ada peluang, tak ada guna kan? Tak ada guna. Sebab itulah Rasulullah SAW dalam satu hadis Nabi kata apa? Rahima amfi man adraka Ramadan summan salakhahu falam yughfar lahu. Alangkah celakanya seseorang yang diberi kesempatan berada di bulan Ramadan dan berlalunya Ramadan tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Ini orang rugi. Dah dapat Ramadan dah, tapi tak dapat rebut peluang Ramadan kan, berlalunya Ramadan habis dah. Ni pun dah 16 dah tuan-tuan. Ada baki 14 hari dah separuh dah. Dalam keadaan dosa tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Oh, ini orang yang rugi kan? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, malam esok kita sambung nuzul Quran. Jadi cuba kita tadabbur surah Sad ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Kitabun, kitab di sini dengan makna Al-Quran. Anzalnahu, yang kami turunkan, ilaika, kepada engkau Rasulullah SAW, mubarakun, berkat, ada keberkatan, liyadabbaru, supaya kamu tadabbur, ayatihi, ayat-ayat Al-Quran, waliyatazakkara, dan dia juga adalah memberi peringatan, ulul albab, bagi mereka yang mempunyai akal, bagi mereka yang mempunyai hati. Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, pertamanya mubarak. Quran ini penuh dengan keberkatan. Tuan-tuan, dan macam mana berkat Quran ni? Yang Allah Ta'ala kata Quran ini berkat. Dan kita tengok hari ini tuan-tuan, sesiapa yang beramal dengan Al-Quran, sesiapa yang mendampingi Al-Quran, sesiapa yang menurut perintah Quran, kita tengok macam mana dia kehidupan dia, berkat tak berkat. Nah, itu yang Allah kata mubarak. Kita tengok Allah hebatnya keluarga ni. Kenapa? Keluarga ni dipatuh pada Quran. Masya Allah. Kita tengok kan? Kita pun hari ni nak buat apa saja majlis pun dengan Quran kan? Majlis kesyukuran tak panggil ahli Jumaat surah juga pergi baca Quran kan? Berkat, Nabi berkat tuan-tuan. Buat majlis nikah kahwin dengan Quran, majlis kesyukuran dengan Quran, mesyuarat dengan Quran, semua dengan Quran. Mubarak. Kenapa? Keberkatan yang ada pada Al-Quran. Masya Allah. Dan kita tengok orang yang hidupnya dengan Quran, hidup dengan tenang, hidup dengan senang, bahagia dia. Itu keberkatan. Dan ramai orang senang, tenang belum tentu lagi. Tenang belum tentu, tapi nampak dia senang je. Oh, nampak senang. Tenang, nampak tak tenang? Tak nampak lah.
Jadi beza dengan orang yang hidup dia dengan Quran, Allah Ta'ala bagi dia ketenangan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan mengingati Allah, bizikrillah, dengan Al-Quran, kan hati kamu akan tenang. Tuan-tuan, ubat stres, kan? Quran yang menenangkan, kan? Sebab tu Quran itu syifa, kan? Quran itu syifa, kan? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmah, kan? Dan kami menurunkan Quran itu adalah syifa wa rahmah wa hudan lil muttaqin, dan ini adalah petunjuk bagi orang mukmin, lil mukminin. Masya-Allah. Itu pertama, Quran itu berkat. Dan maka kita ni salah anggapan kita bila mana Allah Ta'ala kata Quran ni berkat. Kita pun beli Quran duk simpan kat rumah. Baca tak? Baca tak, simpan kat rumah, almari ada Quran kan. Jadi macam tangkal azimat pula. Masya-Allah. Tu tak betul tu. Bukan betul tu. Ustaz nak beritahu tak betul. Kan? Quran bukan tangkal azimat kita beli duk simpan dia elok dalam cermin macam tu, tak? Quran untuk dibaca. Kan? Kemudian mubarakun liyadabbaru ayatihi. Quran itu untuk ditadabbur ayatnya. Apa maksud tadabbur? Hari ni kan kita, ni kelas tadabbur Quran ni. Ini kelas tafsir Quran. Apa maksud tadabbur? Apa maksud tafsir? Allah Ta'ala dia perintah kita dalam Al-Quran ni, dia perintah dengan tadabbur. Dia tidak perintah kita dengan tafsir. Allah Ta'ala perintah kepada kita ni liyadabbaru, supaya tadabbur. Ayat yang lain Allah Ta'ala kata apa? Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kamu tidak tadabbur dengan Al-Quran, atau hati kamu sudah terkunci? Masya-Allah. Orang yang tidak tadabbur Quran seumpama hatinya sudah terkunci. Masya-Allah. Kan? Tadabbur artinya pertamanya baca. Yang kedua tadabbur faham. Kita baca dan kita faham. Yang ketiga tadabbur, kita kena amal. Itu namanya tadabbur. Baca, faham, amal. Itu namanya tadabbur. Sekarang kita di level mana? Di peringkat mana kita? Kita peringkat baca ke? Kita peringkat faham ke? Kita peringkat amal? Rata-rata kita ni peringkat baca. Faham tak? Saya khatam Quran 30 kali. Tanya dia, 30 kali? Bagusnya 30 kali. Faham tak? Tak faham. Dia akan jawab tak faham. Bukan dia jawab faham. Dia akan jawab tak faham. Kenapa tak faham? Cuba beritahu Ustaz. Cuba jawab sikit. Kenapa tak faham? Sebab apa tak faham dengan Quran? Tak baca tafsir. Tak baca makna dia, tak faham tu. Tak baca tafsir dia, sebab tu dia tak faham. Kita ni orang Melayu, bukan orang Arab kita ni. Tapi kita bila baca Quran rasa macam orang Arab. Sebab tu kita baca Quran tak tengok mana. Sebab kita masa tu kita rasa orang Arab. Sedap baca. Sebab tu orang Arab di Mekah, dia duduk sebelah kita orang Melayu. Haji, dia kata, sedap lah baca. Dia pun cakap Arab dengan kita. Kita gini punya. Gini kepala gini. Tak reti. Tak reti bahasa Arab dah. Tapi baca tu orang Arab menggerumkan dia lah. Kata, fasihnya, sedapnya kita dah. Maknanya orang Arab duk sangka kita ni boleh cakap Arab.
boleh faham. Sebab apa? Kita baca hebat kita, kan? Sebenarnya kita boleh takat baca, faham tak boleh. Sebab apa? Sebab tak baca makna dia. Makna Quran tu kita tak baca, kan? Kita kira baca pederah, perhabis. Kalau boleh hari ni baca Quran, malam ni juga nak perhabis 30 juzuk. Kan? Hebat gitu, kan? Pecah rekod. Semua kena pecah rekod ya kita ni, kerjaan kita ni, kan? Buat sikit perdana, buat sikit perdana, kan? Khatam Quran perdana, semua perdana. Allah tak ada suruh kita dengan Quran ni bukan setakat baca, tapi nak suruh kita faham. Maka malam ni Ustaz nak mengajar ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, kan? Cukuplah kita baca Quran tanpa makna. Dah cukuplah. Sebab berpuluh tahun dah kita beramal dengan baca Quran tanpa makna, kan? Artinya kita ni nak ubah cara mana? Ubah dengan cara kita baca Quran dengan makna, kan? Quran 6,236 ayat, Quran 114 surah, Quran ada 1,029,000 huruf dalam Quran. Quran ada 604 muka surat. Bermula dengan Fatihah, berakhirnya Quran Nas. Tiap-tiap hari baca Quran dengan makna satu muka surat je. Tak perlu tuan-tuan baca banyak pun, satu muka surat je. Sebab dia 604 muka surat. Setahun 15 juzuk dah habis. Tahun sekali lagi, 2 tahun habis dah khatam terjemahan Al-Quran. Sekarang kita bangga saya khatam Quran, tapi tak faham. Dah. 2 tahun lagi tuan-tuan kata alhamdulillah saya khatam terjemahan Al-Quran. Kan? Tuan-tuan, nikmat bila mana kita faham Al-Quran. Apa nikmat dia bila mana faham Quran? Pertamanya, kan, kita tahu cerita-cerita hukum hakam yang Allah Ta'ala sajikan kepada kita dalam Quran bila mana kita faham dia. Dan tuan-tuan, yakinlah dengan Ustaz beritahu, tuan-tuan akan satu ketika tuan-tuan akan menangis bila mana tuan-tuan baca Quran. Sekarang ni kita khatam 30 kali pun kita tak menangis. Nak menangis apa? Dah tak faham Ustaz. Orang menangis ni dia faham. Orang menangis. Dah tak faham, nak menangis macam mana? Itu pun nasib baik pergi di Mekah, kan? Saya solat dengan tok imam di Mekah. Tok imam tu menangis, saya pun menangis. Baguslah tu. Kan? Dia okey tu, kan? Boleh menangis dengan imam. Di Mekah tu. Bukan surah Mukhlisin tu, di Mekah tu. Surah Mukhlisin tak main, kan? Menangis kat Mekah tu. Orang tanya dia, apa pasal kamu menangis? Imam tu menangis, aku menangis. Okeylah. Kan? Nak beritahu kita tak tahu. Kita tak tahu sebab, kan? Cumanya sedihlah, pilulah, syahdulah. Itu hak kita boleh cakap. Apa hak ayat dia baca? Tak tahu. Kan? InsyaAllah satu ketika kita akan berubah dalam keadaan apa? Apabila kita baca Quran kita boleh menangis, apabila kita mendengar ayat-ayat Quran kita boleh menangis. Maka itulah tanda hati kita lembut. Allah Ta'ala sifatkan orang mukmin dengan Quran ini, kan? Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibaca ayat-ayat Allah, bertambah iman dia. Kan? Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala sifatkan orang mukmin ni apabila mendengar ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, hati dia bergetar. Allahu Akbar. Kan? Yang ni kita nak orang kata dengar ayat Quran ni apa ni? Bulu roma. Tegak bulu roma. Kan? Itu nak beritahu. Kan? Kita nak macam tu. Itu tanda kita. Kan? Sebab itulah kita ni, kita kena jadikan Quran sebagai teman sejati kita. Teman sejati kita ni Quran.
Kan? Ni teman semua ni. Tapi takat ngeteh lah. Ngeteh boleh lah. Ngeteh ngopi okey lah. Sebab apa? Bila mati, kawan-kawan kita, bukan takat kawan-kawan kita, isteri kita pun tak ikut kita mati, suami kita pun tak ikut kita mati, anak-anak kita pun tak ikut kita mati. Ikut mati Quran aja. Itu nak beritahu Quran itu teman sejati. Nah, dia sanggup kita ke kubur, dia sanggup. Anak-anak keluarga kita tak kat kubur tu, masuk dalam tu tak masuk dia. Nah, bye bye. Tu dia. Ada. Yang menemani kita Quran. Sebab itulah kita rasa sedih hari ni. Quran mukjizat. Tuan-tuan, Quran ni mukjizat. Kenapa kita tak nak berkawan dengan mukjizat yang Allah Ta'ala bagi hanya kepada kita umat Nabi Muhammad SAW? Umat lain tak ada mukjizat. Taurat tak ada mukjizat, Injil tak ada mukjizat, Zabur tak ada mukjizat, Quran saja. Ya Allah, hari ni tuan-tuan, mana banyak kita baca Quran dengan kita baca WhatsApp namanya. Mana banyak kita baca Quran dengan kita baca FB, Facebook. Mana banyak kita baca Quran dengan kita baca IG. Mana banyak? Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala tanya kita ni 4 soalan bocor. 4 soalan tu dah bocor dah. SPM, soalan pada mahsyar, dah bocor dah hari ni. Tapi belum tentu dapat jawab je. Haji tahu tak? Boleh hafal tak soalan bocor tu? Kan? Dia tak. Dia yang menjawabnya amalan kita. Bukan kita sekarang ni kita nak hafal dia. Tak jadi. Amalan kita yang akan menjawabnya. Tak? Jadi amalan kita tu yang akan beritahu soalan-soalan tu, dia jawab dengan amalan kita. Jadi Allah Ta'ala tanya kita tentang umur kamu. Di mana kamu habiskan umur kamu? Nak jawab apa? Saya dengan Quran. Alhamdulillah, ada jawapan. Tapi kalau kita tidak bersama dengan Quran, nak jawab macam mana? Nah, dalam hadis Nabi kata apa? Al-Siyamu wal-Quranu yushfa'ani. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada tuannya. Masya Allah, hebat. Puasa kata apa? Puasa beritahu pada Allah Ta'ala, Ya Rabb, kan? Ni Tuhan aku ni, mana'tuhu syahawat wa ta'am li'ajluka. Dia menahan makan, minum dan nafsu syahwat kerana-Mu. Dia sanggup bertahan. Fasyafat, berilah syafaat pada dia. Ibadah puasa kita minta supaya Allah Ta'ala bagi syafaat. Begitu juga dengan Quran. Quran minta dengan Allah, Ya Allah, ni Tuhan aku ni, dia sanggup berjaga malam, dia tak tidur, dia kurang tidur, dia duduk baca Quran, maka bagilah syafaat padanya, maka Allah Ta'ala terima. Masya Allah, hebat kan? Itu kata hebat Quran tu, dia jadi teman pada kita. Jadi liyadabbaru ayati, kita kena tadabbur. Dan kenapa? Tuan-tuan rujuk surah Yusuf ayat yang kedua. Apa Allah Ta'ala beritahu dalam surah Yusuf ayat yang kedua? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu faham. Tengok, dia turunkan Quran tu dalam bahasa Arab supaya kita faham. Jangan kita bila mana malaikat tanya kenapa tak faham, Quran turun bahasa Melayu, macam mana aku nak faham? Boleh nak jawab macam tu? Jawab macam tu nya pelekuk kat malaikat kan. Malaikat tak terima dah. No more reason, dia kata. Tak ada alasan bagi kamu nak jawab. Sebab kita dah ada terjemahan. Baca terjemahan tu. Tuan-tuan selesa dengan bahasa apa? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, semua ada terjemahan Al-Quran. Terpulang pada kita je hari ni. Allahu Akbar. Sebab tu Ustaz kata tak ada alasan untuk kita nak berdalih, nak bagi alasan bahawa aku tak faham Quran kerana Quran tu bahasa Arab. Tak boleh.
Akhir sekali. Cukuplah malam-malam ni sikit ada. Waliyatazakkara. Quran itu ialah waliyatazakkara, memberi peringatan. Waliyatazakkara ulul albab. Quran itu memberi peringatan kepada mereka yang mempunyai hati, mereka yang punya akal. Kita semua ni lah orang yang berakal ni. Kita semua ni lah orang yang ada hati. Nah, maknanya kita ingat setiap ayat Quran dia bagi kepada kita apa? Pengajaran. Dia bagi kepada kita nasihat. Dia bagi kepada kita hukum hakam. Dia bagi kepada kita kisah-kisah. Semua cantik sangatlah Quran. Tak ada benda hak cacat. Tak ada benda hak tak kena dengan Quran. Tak ada benda hak tak betul Quran. Semua betul, semua indah, semua baik. Hak tak betul, tak indah tu kita. Kita hak banyak songeh ya. Kan? Hak tak betul tu kita. Kan? Kalau kita kata Quran ni tak betul, bukan Quran tak betul, kamu tak betul tu. Kalau kita ragu-ragu pada Quran, kan? Bukan Quran, kamu. Sebab apa? Sebab Quran ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh sama sekali kita pertikaikan. Jadi Quran itulah menyedarkan kita. Maka salah satu petunjuk Allah Ta'ala nak bagi hidayah kepada kita ialah melalui Al-Quran. Kalau kita dengar 16 siri dah ni tazkirah tiap-tiap malam ni kan, kita orang kata kita tersentak, itu tanda Allah Ta'ala nak bagi petunjuk kepada kita. Tapi kalau kita dengar 16 siri ni tak ada apa pun. Okey. Dekat tu aja kan. Mana belum lagi tu. Belum datang peringatan. Dia peringatan tu dia macam satu ketukan. Orang panggil turn point. Itu menyedarkan kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan jangan lupa setiap hari tuan-tuan buka radio Hakim 6.30 pagi sampai 6.45 pagi. Malam pula pukul 8 malam sampai 8.15 malam. Tuan-tuan dengar slot tafsir setiap hari. Satu ayat, satu tafsir. Tafsiran satu ayat setiap hari. Ayat tu saya lah yang mentafsir setiap hari. Sekarang ni giliran saya pula tafsir dalam radio Hakim. Jadi hari Isnin sampai Jumaat dengan kita baca Quran tu satu kan tadi kan. Kita tengok terjemahan satu lagi tafsir. Haji kata tafsir kan. Dengar. Saya tafsir setiap hari satu ayat 15 minit tafsir aja. Jadi dengar, ini ulama ni kata gini, ini ulama ni kata gini kan. Ini apa yang kita nak sesuaikan dengan kedudukan kita hari ni. Pengajaran daripada ayat ini mesti ada. Nanti tuan-tuan dengarlah. Kemudian tuan-tuan buat komen pada ustaz. Saya suka. Ustaz tak best lah. Hak bestnya begini. Bagus. Sebab saya azam saya, niat saya dah 5 siri lah. 5 siri ni kubur dah panggil lah. Masa 4 siri 3 siri tu duduk rasa jauh lagi dengan kubur. Masuk 5 siri ni dekatnya aku dengan kubur ni. Kan? Saya rasa macam tu, dekat saya dengan kubur. Aku nak tinggal apa lagi? Maka cita-cita saya Allah Ta'ala makbulkan. Saya bercita-cita saya nak tulis tafsir. Maka satu faktor yang kuat bila mana radio Hakim jemput ustaz tolong sambung slot tafsir. Saya bila mana terima tu menyandar kat dinding. Nak terima apa tak nak terima. Dulu dah cita-cita dah nak buat tafsir. Datang macam tu, tersentak. Allah Ta'ala Maha Kaya. Kan? Apa yang kita niat tu dia bagi. Kan? Jadi bila mana dalam keadaan macam tu,
Masa sibuk satu ayat satu hari tuan-tuan bukan mudah kan. Bukan satu kitab tu nak rojok dia, banyak kitab tafsir tu kan. Tapi tawakal ta'ala Allah, mudah-mudahan Allah Taala permudahkan urusan. Itu aja doa. Tuan-tuan tulis doa pada ustaz, mudah-mudahan saya sebelum mata saya tertutup adalah tafsir yang saya tuliskan untuk umat Islam. Sekarang ni tuan-tuan berpandukan dengan mendengar daripada radio Syekh Ahmad Sun Haji. Ini ulama tafsir Nusantara, orang Indonesia yang menetap di Singapura. Radio Singapura berikan dia slot tafsir, maka dia mentafsirkan daripada Fatihah sampai Quran dan Nas 27 tahun dia tafsir. Lepas tu barulah dibukukan tafsir dia, nama tafsir Amrul Asir. Itu tafsir dia. Jadi mudah-mudahan kan Allah Ta'ala bagi peluang pada ustaz macam ni, saya pun boleh tulis tafsir. Kan? InsyaAllah mudah-mudahan. Doalah kebaikan. Sekadar itulah dulu ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, teruskan untuk kita rebut peluang yang Allah Ta'ala berikan pahala yang berganda-ganda pada kita ini. Dan jangan hentikan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Jangan hentikan. Jangan kita habis Ramadan, habislah diri kita dengan Quran. Jangan terhenti di bulan Ramadan. Teruskan untuk kita baca Quran. Macam Ustaz kata tadilah, kita boleh beramal 50 ayat satu hari, setahun 3 kali khatam Quran. Satu muka surat baca dengan makna, tuan-tuan akan mengambil masa 2 tahun untuk faham Al-Quran, insya-Allah. Itulah yang Ustaz beritahu, itulah yang Ustaz buat. Dan saya, walaupun saya belajar di Universiti Azhar, saya buat master saya di UKM, saya buat PhD saya di UIA dalam bahasa Arab, saya tulis tafsir, semua tafsir. Tapi sampai sekarang ni saya baca Quran, saya baca dengan makna dia. Kenapa Ustaz baca dengan makna? Ustaz tak faham ke? Saya faham, tapi saya rasa puas. Saya akan rasa puas. Bagi saya lah, baca Quran satu, baca makna, kita rasa kepuasan. Hari ni pihak JAKIM lantik saya sebagai panel pembangunan tafsir Al-Quran. Saya banyak semak kitab-kitab tafsir buat mari. Saya banyak semak. Kan? Maknanya alhamdulillah lah, takat nak faham Quran tu boleh faham. Tapi ustaz nak ajak tuan-tuan semua, kan? Kita hak tak belajar bahasa Arab, kita pula tak tengok makna dia, tak betul lah kita. Kan? Kerana tak capai lah. Jadi itulah ustaz nak mengajak tuan-tuan teruskan baca Quran dengan makna. Kan? Dalam keadaan kita baca hak bukan makna tu, tanpa makna, setiap hari satu muka surat baca dengan makna. Sekadar itulah perkongsian. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taksirana ya Allah ya Hannan ya Mannan ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa awalidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.